Hai, Assalamualaikum. Jadi hari ni kita nak buat interview sikit dengan Abang Arif, owner kepada Arif Beta Farm. So Abang boleh terangkan sikit Abang punya data belakang juga background business. Okey, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Harisa bin Harun Nizam. Okay, saya cerita sikit lah pasal latar belakang saya dalam bidang ni. Saya mula terlibat dalam bidang ni dah 5 tahun lah. Asalnya dulu saya belajar dekat UiTM Pasir Gudang, tapi saya tak habis sebab saya detect sakit buah pinggang. Jadi bila dah habis treatment dekat hospital tu kan, saya cari something yang saya nak buat. Asalnya saya memang minat binatang lah, macam-macam binatang saya bela. Tapi yang saya nampak benda yang mudah dengan keadaan saya ni, ikan laga lah. Sebab dia tak berat, dia tak perlukan pam apa semua kan. Alamak. So sekarang kita nak tanya, bagi Abang, ikan apa untuk ikan laga, strain apa yang Abang beli? Lain ikan laga. Tak, strain apa yang Abang Oh, strain baga. Okay. Yang saya ada kebanyakan ni fancy, multicolor, AOC dan longfin lah. Longfin ada tapi tak berapa banyak. Bagi Abang, kenapa Abang pilih ikan laga untuk dijaga? Atau ikan rapi ataupun ikan lain? Bagi saya ikan laga ni mudah untuk dijaga lah. Dia tak susah, tak macam ikan-ikan lain. Macam ikan kalau arwana ni perlukan pam dan memerlukan space yang besar. Kalau ikan laga walaupun dia letak 4x4 satu tempat, tapi bagi saya mudah lah. Dia tak susah jaga. Dia gapi dengan ikan laga ni lebih kurang sama. Tak perlukan oksigen, mudah bagi saya. Selain daripada gapi, gapi lah. Ikan laga abang ada piara gapi juga? Ada. Tapi tak banyak sebab saya memang main untuk ikan laga dia. Fokuskan ikan laga untuk full lah, full time. business ni lah. Memang minat sebab saya minat dekat warna-warni dia, dekat badan dia. Tanya sikit pasal range harga ikan laga yang abang pernah jual. Range harga kan, kalau dulu-dulu lah, masa awal-awal saya berniaga, saya banyak jual yang murah-murah sebab saya belum ada market lagi. Landed RM10, RM10. Makin lama saya berani lah cakap, yelah awal-awal kita mesti beli ikan biasa-biasa dulu. Lama-lama berani. Dan sekarang range harga dari 25 sampai 1,000 pun ada. RM1,000 pun ada. Abang, tak silap saya ada nampak posting Abang RM1,200 RM1,200 untuk Hellboy. Hellboy. So rekod lah. So harga Hellboy biasa tak sampai harga macam tu. Dia ikan ni mahal disebabkan form dia ke ataupun nama dia dekat producer? Okey, kalau nak tentukan harga ni, harga untuk benda-benda hobi ni adalah satu benda subjektif. Harga ni kalau benda-benda hobi dia tak tetap lah. Kadang-kadang orang kata ikan ni cantik pun satu benda subjektif juga. Jadi ketetapan harga ni biasa saya akan letak pada beberapa kriteria lah. Warna, sizing, metality, ada punya genetik, ada punya sen, baka-baka dia, dan history pasal ikan tu. Banyak lah cara saya nilai. Saya perasan Abang kat dalam tu banyak competition masa ni. So, okey. sejarah Abang dalam competition Abang punya achievement daripada segi achievement, daripada segi competition. Okey. Tak tahulah nak cerita yang mana, tapi yang paling saya ingat lah dekat Batam, Optional Grand Champion. Kira Batam Indonesia. Indonesia. Kira top 2 lah orang kata. Kalau ada 1,000 ekor, nombor 2. Kategori apa? Half Moon, saya main kelas form and finish. Ya, betul, itu form and finish. Dapat Optional Grand Champion. DC optional DC Optional DC. Aduh. Itu paling tinggi lah, tak silap, dekat Batam. Yang kedua paling saya ingat dekat Singapore, Best of Junior. Platinum Award. Time tu saya ingat lagi. Itu tahun lepas. Tahun ni ke tahun lepas? Tahun lepas. Sebelum COVID kan? Sebelum COVID. Itu daripada segi reward price. Reward price. Yang tu $300 Singapore.
Singapore dolar. RM900 macam tu lah. Tapi tengoklah sekarang dah ramai yang main pertandingan dan penyertaan tu memang menggelarkan lah. Sekarang ramai orang mula nak buat pertandingan kan tu. Dia FCC sekarang dah mahal. Baru semalam 5,000 dekat Kuantan. Yang paling lepas tu Jom Meta JB itu pun 5,888 5,800 dekat 6,000 Price. GC. Dia ikan ni mahal sebabkan dia ada sijil menang tu lagi mahal ke? Saya cerita kalau ikan yang ada achievement ni standard orang akan jual mahal lah. Sebab dia punya sebab ikan-ikan yang menang ni biasa dia cukup syarat. Melayakan ni untuk kategori dia orang kata. Kalau kita kata fancy, okey kenapa ikan ni cantik untuk fancy yang dia cukup syarat. Warna dia banyaklah cara kita tengok. Macam saya nampak abang banyak murid. Abang ada terfikir untuk wild beta? Wild beta saya tak berminat tapi tahulah kenal je ikan Sebab apa? Pendapat saya wild beta sekarang ni pun tengah naik. betul. Sekarang ni memang tengah naik sekarang dalam setahun ni lah. Dalam tahun ni dari tahun lepas lah. Boleh tak abang ceritakan sikit cara strategi marketing abang untuk meniagakan ikan abang? Okay, dari segi marketing saya banyak jalan dekat online lah. Okay, cara saya sampaikan produk-produk saya banyak jalan dekat Shopee, IG, Shopee pun ada, IG, FB, Twitter salah satu. Twitter ni bagi saya antara marketing place yang paling susah. Tapi once dia dah letup, semua kau. Tapi main dia lah di IG lah. Dan FB lah. FB pun jarang-jarang masuk tapi lebih kepada IG. Telegram pun saya jarang. Kurang. Okay, lagi bang. Sekarang ni kita satunya mengalami masalah pandemik COVID-19 kan. Macam mana abang teruskan perniagaan abang? Kalau dari segi COVID ni bagi saya orang banyak duduk rumah. Tapi dia tak ada benda nak buat. Dia akan banyak scroll dan dia akan cari something yang baru untuk dia buat untuk hilangkan bosan dekat rumah. Salah satunya hobi membelikan laga ni lah bagi saya. Dan dari segi pasaran dalam COVID ni agak tinggi. Orang tak tahu nak buat apa. Dia akan cari ikan dan hobi-hobi lain lah. Tapi bagi saya sama je. Dia tak ada kurang, tak ada sangkut apa. Tapi yelah orang tak boleh datang kedai. So kita akan jalan online lah. Kita buat servis untuk courier postage. Okey bang, daripada courier postage tu kan, abang ada punya packaging macam mana? Cara packaging. Untuk ikan naga ni tak macam barang-barang lain lah. Kalau barang-barang lain maybe kita boleh pack macam tu je. Tapi ikan ni satu benda hidup. Packaging dia simple. Kita letak je dalam plastik, pack. Kalau macam plakat ni ekor pendek, air sikit je dalam 30%. Selebihnya udara. Dan lepas tu kita wrapping dengan maybe daun pisang atau surat khabar basah untuk mengelakkan packing tu panas. Sebab dalam lori ke untuk perantaran panas. Jadi untuk elakkan ikan mati, kita kena buat benda ni semua lain sikit. Tapi ada tak pernah kes plastik tu bocor tu? Itu semua pernah. Ikan mati pun pernah. Tapi itulah, maybe lori ada problem masa tu. Mungkin packing sampai lambat. Cuaca banyak sebab lah. Okey bang, macam kita tahu kita sekarang ni kita dah COVID wave 1, wave 2, wave 3 dan kita tak boleh nafi kemungkinan untuk akan ada wave seterusnya lah. Rasa tak habis. Okey. Alright, so apa persiapan abang? Apa persediaan abang untuk menghadapi? Adakah abang akan still guna plan yang sama sebab semasa abang hadap COVID wave yang sebelum ni ataupun abang ada pembaruan? Mungkin akan ada pembaruan lah. Tapi tengok keadaan, tengok keperluan keadaan lah. Kalau maybe dah tak sesuai, kalau cara ni dah tak sesuai untuk time-time ni, jadi saya akan fikir cara lain lah. Strategi lain untuk berniaga. Dia kena kreatif je berniaga ni. Betul kreatif. Saya nak tanya abang pasal selama 5 tahun abang berkecimpung dalam ikan laga ni, pernah tak mengalami krisis penyakit daripada berkaitan dengan ikan laga? Bukan ikan laga ni lah. Dia kebanyakan ni pasal penyakit ni
terjadi kat saya masa awal-awal dulu saya main. Baru nak belajar pasal air. Jadi saya tak berapa main pasal cara pembuatan air, kualiti air. Saya tak berapa main lagi. Jadi saya ambil masa dekat setahun untuk dapatkan tune air dengan kesesuaian air dekat Melaka ni lah. Dulu memang banyak lah sport, toksi, melbourne, macam-macam penyakit pertumbuhan dan ini. Jadi itu semua biasanya datang dari air. Datang daripada air. Tips dia kita kena jaga kualiti air lah. Tips dia untuk ikan naga ni tak banyak. Paling mudah je sebenarnya. Jaga air, jaga makan. Macam saya lah. Kalau mana saya nak buat air dan kebanyakan yang saya showkan dekat orang, simple. Pakai pipe, hydrochlorine dan garam cukup. Selebihnya itu paling basic lah untuk ikan naga. Selebihnya kita boleh letak barang-barang grooming atau apa-apa produk-produk untuk cantikkan ikan. Dan biasanya orang akan guna daun ketapang. Paling basic lah untuk ikan naga sebab daun ketapang ni orang kata dia natural medicine untuk ikan. Ada boleh jadi dalam daun ketapang ni orang kata dia ada kandungan tannin. Tannin ni satu kimia yang akan mengeluarkan humic acid. Humic acid ni pula dia berfungsi sebagai dia turunkan amonia dengan nitrat dalam air. Jadi bila ikan duduk dalam satu balang dia tak ada satu circulation dalam tu. Dia makan, dia buang air semua dalam tu. Jadi amonia nitrat semua dia turunkan. Lepas tu kita ni manusia berpeluh. Ikan keluarkan lendir. Kalau perasan tak, kalau kita letak air putih saja dalam 1-2 hari, kita akan nampak lendir-lendir dalam air. Sebab tu bila kita pakai ketapang, air yang ada dalam lendir yang ada dalam air tu dia akan turun. Sebab tu air ikan yang pakai daun ketapang ni clear, bersih. Itu kelebihan dia lah. Kualiti air sebenarnya. Dari segi pemakanan pula, bagi abang, saya kita tahu kita ada dua, pellet dengan live feed. Okay, pendapat abang mana yang abang guna dan kenapa? Kalau saya akan guna dulu lah. Satu dari segi kosting. Pellet ni lebih jimat. Lebih jimat. Dan live food ni lebih baik. Dia sebab dia kandungan protein dalam live food ni dia gila. Dia direct protein orang kata. Fat, kalsium. Kalsium datang dari genetik lah biasa. Bapak betina kan, bagi fat macam-macam lah. Macam banyak. Tak ada masalah. Tapi saya nak tanya pasal fry yang baru datang. Kita bagi biasanya orang guna BBS atau bahan kimia kan. Abang berjaya tak guna pellet sebagai pengganti live feed dia lah? Okay, bagi saya anak-anak ikan ni dia memerlukan satu benda yang hidup untuk merangsang dia kejar kan. Sebab anak ikan ni dia tak pandai lagi tau. Dia tak terangsang dengan benda-benda yang dia ni. Jadi bila kita bagi atamia itu air, dia ni akan bergerak dan dia akan kejar. Anak ikan naga ni akan bertindak atas respon. Pergerakan dalam air baru dia makan. Kejar. Dan saya tak recommend lah anak-anak ikan kita bagi pellet apa semua sebab dia cuma mengotorkan air je. Biasanya kalau kita bagi tu bukan semua boleh makan. Dia kotorkan air. Dan anak ikan kan terbantu tak cukup makan, dia kata ikan kena cukup lah. Sebab tu ramai orang bila biak ikan ni dia pandai biak ikan tapi bagi makan dia tak reti, nak membesarkan dia tak reti. Dia tak main lagi bagus. Itulah. Tapi kalau saya nak tanya pasal record kan, kalau dari segi dari hari pertama ikan tu lahir sampai ke matang ni berapa lama? Okay, kalau matang ni biasa tengok ikan dalam macam fancy pelakat, kebanyakan pelakat 3 bulan dah boleh jual. 3 bulan dah boleh jual. Kalau kurang putih 9 lebih, 2 bulan lebih dah nampak dah untuk dah cantik dah, dah boleh jual. Tengok ikan. Tengok ikan. Semua bergantung pada pemakanan. Yes. Tapi average yang orang jual 3 bulan ke atas lah. 3 bulan ke atas. 3 bulan ke atas tu dah cantik dah. Kalau ikan-ikan hybrid ni mutasi dia dah nampak dah orang kata. Warna dia dah naik. Kalau nak lagi cantik
matang betul 4-5 bulan. Tu kita nampak true colour dia. 4-5 bulan. Kalau dulu candy zaman-zaman dulu 3 tahun lepas tu candy keluar 2016 tu berapa? Tu 2016 kan candy. Candy dulu tak keluar. First keluar dekat Thailand RM2,000 tak silap satu pack. Awal-awal keluar dulu. Itu tak pasti lah, tak sahih saya, tetapi yang saya dengar. Kali tak penuh pun, badan selo kosong. Pun dia ada tumpuk-tumpuk ni apa? Oranye hitam je. Candy ni base colour. Itu tak mahal sebab kat jadi ni apa mutasi genetik kan. Kadang banyak keluar kali baru. Satu pun boleh ikut tu lah. Saya nak tanya, setakat ni paling jauh yang abang menampus ikan dekat mana? Dalam permintaan orang. Permintaan dekat belah-belah Asia ada banyak. Europe pun ada tapi tak banyak. Mexico Oh, pernah dia. Hong Kong pernah. Hong Kong pun pernah. Tapi kalau yang selalu Singapore Singapore berapa hari biasanya penghantaran kurang seminggu. Dia kalau nak cerita pasal shipping ke luar negara ni, kita tak pakai courier kan, pakai transshipper. Cara dia lain sikit. Transshipper ni orang yang orang kata dia perantara, orang tengah. Okay, kita akan pas kat dia yang akan jalankan. Jadi kena ada lah orang-orang ni. Sebab benda hidup ni kalau nak lepas kat custom tak boleh, susah sikit. Saya nak kena ada cari seseorang yang ada sertifikat, yang dia ada lesen untuk lepaskan barang ni semua. Itulah, saya tak tahu sangat tapi lebih kurang macam itulah. So saya rasa itu je lah interview kita. So terima kasih sangat Abang Arif untuk masa semua. Jadi apa-apa kita akan jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum.